والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من فضول العارفين بك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه تعالى. Kita berbagai surat 5 dan Al-Baris 9. Kata Musannif Mu'tala wal mutaba'atu lahu sallallahu alaihi wasallam ala qismaini jaliyatun wa khafiyatun. Fal jaliyatu kas-salati was-siyami wal-zakati wal-hajji wal-jihadi wa ghayri dhalika. Wal khafiyatu an ta'taqid al-jam'a fi salatihi والتدبر في صلاتك والتدبر بقراءتك. Antara sekalian, kita beri syukur kita kepada Allah SWT. Syukur dengan dua makna. Sedar nikmat itu datang daripada Allah Taala. Syukur. Syukur kedua dengan meletakkan nikmat yang diberi pada tempat yang diperintahkan untuk kita guna ini. Syukur kita. Syukur nikmat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur nikmat Islam, dapat Islam dan nikmat yang kita. Syukur diberikan kita keupayaan untuk taat itu perintah dia dan larangan dia. Alhamdulillah. Beri kita kesedaran untuk terus menuntut ilmu, belajar dan menjunjung perintah Nabi SAW menuntut ilmu daripada boyan tidak lahan. Alhamdulillah. Dan dipahamkan kepada kita pula ilmu yang nak belajar ni sampai ke yang dahat ni adalah ilmu agama. Ilmu agama boleh besar sekali. Yang kita nak belajar ni adalah ilmu berakidah. Akidah pula yang kita nak belajar fokus dia ialah dengan kita faham akidah itu hidup hati kita ke Allah. Betul perjalanan batin kita ke Allah. Hadir hati kita sentiasa ke Allah. Itu maksud kata akidah kita sahih benar. Dengan sebab hidupnya hati, dengan sebab sedarnya perjalanan batin kita ke Allah Ta'ala, yang kita boleh atau istilahnya beribadat dengan sentiasa merasa berhajat pada Allah Ta'ala. Ya Allah lah yang wujud dengan kita, barulah kita ada. Dan dialah menjadikan seluruh anggota kita, tangan kita, kepala kita, tangan, mata kita, telinga kita. Allah lah yang menjadikannya. Tanpa Allah Ta'ala jadikan dia, takkan boleh ada semua nikmat tu ke kita. Dan kita dengan sedarnya kita boleh buat semua tu dengan daya upaya Allah Ta'ala anugerah dan kurnia pada kita. Kita semayang, kalau tadi kita solat boleh ada wirid ringkas, ada doa, tiada lain melainkan buat tu min ghairi haulin minni wala quwwah, daripada ketiadaan daya upaya daripada aku, melainkan semuanya adalah dengan bantuan dan anugerah daripada Allah Ta'ala semata-mata. Inilah yang dijadikan dalam fardu ain atas kita belajar dan sentiasa nak diperbetulkan perjalanan batin ni kita ke Allah Ta'ala. Kerana dengan perjalanan batin inilah
Baru ibadat yang kita buat zahir tu ada nilai kan, ada value, dipandang oleh Allah Ta'ala atas nama taat kepada dia. Kalau tidak, kita dihukumkan sebagai pelakon, action saja dengan Allah Ta'ala, bukan reaction. Mudah-mudahan dengan kita hadir majlis seumpama ini dan baca kitab daripada para awliya kita ni, Allah Ta'ala hidupkan hati sanubari kita untuk supaya kita boleh merealisasikan hidup ini untuk menjadi hamba Allah Ta'ala. Benar-benar sedar kita hamba, yang kita makhluk dia, kita berhajat pada dia. Tiada apalah pada kita ni melainkan Allah lah yang kurniakan segalanya kepada kita. Alhamdulillah, syukur diberi kita keupayaan boleh hadir solat asar berjemaah, dapat pula kelapangan masa untuk berada dalam masjid ni untuk kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Tajul Arus, insya-Allah. Tajuk yang kita nak bicara ni sekalian yang diberi oleh penterjemah ni, bahagian-bahagian ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak sambung bab ni setelah sekali lalu pengarang kita tunjukkan satu pedoman kita nak berjalan ke Allah Ta'ala ni. Dia bermula dengan taubat, mesti menyesal daripada dosa, kenal dosa. Alhamdulillah sikit sebanyak kita faham dah dosa. Antara yang telah kita bicara dulu daripada kitab dia, antara dosa besar ni yang kita tak sedar dosa, baik dosa kufur ataupun syirik, adalah dosa batin. Maksiat batin ni lah paling banyak. Ada apa? Ada tak sedar Allah Ta'ala, dipanggil kufur yang tak sedar. Ada syirik, dengan mana kita mendua Allah Ta'ala bab zat, yang kita tak sedar bahawa Allah ada kan kita, tak sedar bahawa Allah hidup kan kita, tak sedar bahawa Allah bagi kita akal, tak sedar pun Allah bagi kederat kita, tak iktiraf pun Allah bagi penglihatan, pendengaran kat kita, tak sedar pun, tak iktiraf pun dia yang bagi pertuturan kat kita. Sepatutnya sentiasa subuh perasaan tu ke Allah Ta'ala. Ni maksiat yang ada kat kita, yang kita nak kena taubat daripada dia. Begitu juga maksiat-maksiat yang berupa daripada nafsu kita. Masih ada seronok lagi pujian orang, subhanallah namanya. Duk rasa hebat diri kita ni, dia kaca mata orang, ujub namanya. Duk buat ibadat ni ada maksud lain daripada Allah Ta'ala, riak namanya. Tak puas hati dengan apa nikmat yang diterima oleh sahabat kita yang lain. Kadang bukan orang jauh, adik-beradik je. Ayah kita mati dapat pesaka, kita perempuan, yang tu lelaki, dia dapat 2 kali ganda dengan kita. Tak puas hati kita, dapat pula tanah, kita ni dapat ni. Tak puas hati kita dengan pemberian beraid, sampai tak puas hati dengan hukum. Dengan tu kita berdengki, kalau boleh nak bagi sama rata. Tak puas hati nikmat tu dapat ke dia, kalau boleh kita nak bulut sama. Ni semua tu adalah penyakit-penyakit batin, menunjukkan cinta kita pada dunia, tak kasih kita ke Allah Ta'ala, tak menerima hukum Allah Ta'ala, tak pandang pun kita ni makhluk Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Jadi untuk kejayaan kita ni tak dapat tidak, mestilah kejayaan kita berasaskan dengan mengikut Nabi SAW. Firman Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Perintah Allah Ta'ala perintah Rasulullah sendiri, khabarkan ke para sahabat, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu ni betul-betul bersungguh-sungguh kasih ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, fattabi'uni, kata Rasulullah, kamu ikutlah aku. Jadi kejayaan kita adalah dengan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengarang kita kata, wal mutaba'atu lahu sallallahu alaihi wasallam ala qismaini, mengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita nak ikut Rasulullah, qismaini, 2 bahagian. Mana 2 tu? Pertama dipanggil jaliyatun wa khafiyatun. Salah satu daripada 2 itu adalah dipanggil ada yang terang, jelas, besar, nampak, nyata, bersuluh lagi pula tu, dipanggil jaliyah kan? Dan yang kedua ada dipanggil ikut Nabi benda yang khafiyah. Setengah kitab digunakan bahasa macam ni. Ada ikut Nabi SAW ni, ada ikut perjalanan zahir, ada ikut perjalanan batin. Yang tu kot kita selalu dengar kan? Sebut jaliyah, khaliyah ni pelik sikit lah, pelik sikit. Yang kita bahasa Arab tak pandai pula tu. Kalau saya sebut ada perjalanan zahir, batin, okey tak?
Alhamdulillah. Pandai lah tu, okey lah tu, betul lah tu. Kita pakai jubah, pakai serban main masjid ni apa? Zahir, pandai, alhamdulillah. Pandai lah tu. Jadi yang batin nak mana? Akidah Allah ni khalik kita, dia cipta kita. Aku ni saya tak ada, dia bagi ada aku. Tu batin punya perjalanan tu. Yang tu bukan nampak kan? Yang tu saya dah khabar kat tuan-tuan pun masih tersembunyi ni. Macam apa? Yang tu dia tak dapat dengan tuan-tuan jadi halwa telinga dengan steam itu balik. Tak dapat kan? Pasal baju tuan-tuan pakai sarung, kita pakai baju selesai lah. Pakai dah tu. Kita pakai serban, lilit niat itiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakailah selesai dah tu. Pakai rida apa seumpamanya, pakai wangian, datang masjid, semua tu kita buat, potong kuku, zahir semua tu itiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita punya perasaan tu macam tu. Tapi kita buat tu dengan rasa berhajat ke Allah Taala, rasa tu limpah kurnia Allah Taala. Buat tu dengan rasa cinta ke Nabi, kasih ke Nabi, dan memang merasakan ya inilah ikutan aku, dialah yang berjasa, yang tunjuk jalan akhirat ke aku. Tak ada jalan akhirat yang kita boleh nak selamat ni melainkan kena ikut dia. Nak dapat pun syafaat dia, mana mungkin tak boleh ikut dia. Nak hidupkan jiwa kita, perjalanan batin kita ke Allah Taala tu, ikut macam tu dipanggil khafiyah. Pakai baju, pakai jubah serban, sembahyang Jumaat, khutbah Jumaat, dong ngapai Quran, baca Quran, yang tu dipanggil jaliyah. Tu perjalanan zahir. Dia bagi contoh sini, fal jaliyatu kas-salati. Tadi yang terang jelas ni, yang mana zahir ni macam mana kita ikut Nabi, kas-salah seperti mana solat. Jadi nak solat macam mana? Solat kita ikut Nabi. Isyarat Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sikit saya tanya, kita tuan-tuan semayang ikut Nabi ke ikut mazhab Syafi'i? Dengar jawapan tu pun kena pandai juga. Tak pandai tuan-tuan kena kencing dengan Wahabi. Ikut mazhab Syafi'i tu maksudnya ikut Nabi lah. Pasal Imam Syafi'i dia takkan keluarkan pendapat-pendapat daripada diri dia sendiri, melainkan semua ambil daripada hadis Nabi SAW. Mestinya. Kalau kita ikut cara Hanafi pun, Imam Hanafi pun ambil daripada Nabi SAW. Imam Hanbali, Imam Maliki, semuanya ambil daripada Nabi SAW. Cuma bila fiqh ni, kena, kalau tuan-tuan nak faham dalam tu macam mana boleh berbeza-beza dalam masalah fiqh ni macam ni, yang ni banyaklah nak ngajinya, bahawa tuan-tuan akan faham kenapa berlaku ada perbezaan kaifiat nak ambil faham daripada hadis Nabi, walaupun kadang-kadang daripada hadis yang sama. Kalau nisbah Quran, ambil faham daripada Quran yang sama, tapi boleh dipaham hukum yang berbeza. Nanti yang jadi ada kaifiat yang berbeza pun nak kata sikit tak juga, kadang banyak. Tapi dia perbezaan yang memang dibenarkan dalam syarak untuk kita berbeza di situ, pasal ada nas syarak yang dipanggil tak qat'iyud dilalah, tak jelas apa dia tunjuk ajaran Nabi SAW tu, yang ada kebolehan pada kita untuk nak pelbagai dari segi kaifiat melaksanakan dia. Walau bagaimanapun telah diajar oleh ulama, tutup guru kita, bagaimana untuk bercermat dalam amalan tersebut. Jadi khas saya dah sebut tadi solat. Jadi solat ni tak mengaji tu suku dengan saya sebut macam tadi, kita ikut mazhab Syafi'i ni maksudnya ikut Nabi SAW. Tak usah duk risau lah. Kalau ada orang tikam kita dia kata apa, kita kena ikut sembahyang cara Nabi. Tuan-tuan dah salah lah, tuan-tuan ikut mazhab Syafi'i. Kita kena ikut Nabi, bukan ikut mazhab Syafi'i. Jaga kan, yang ni racun Wahabi yang memang lah ni mereka sedang menyebarkan pahaman-pahaman macam ni dalam masyarakat, supaya masyarakat kita tinggal amalan bermazhab. Untuk jaga sikit. Dan bila dia macam tu, dia akan jadi ekstrim, dia jadi ganas. Siapa buat lain pada dia ajar, dia kata apa? Bid'ah. Tuan-tuan boleh camat tu. Saya tak syarah panjang, lagi saya syarah bid'ah pula kan.
saja saya nak sebut, Tang kata sembahyang ni masih istilahnya ikut Nabi zahir, jaliyah. Yang tu pun kalau kita perhati, yang tu pun kalau kita tak belajar betul-betul, rupanya sujud tak sah, Fatihah tak sah, takbiratul ihram tak sah, tahiyat akhir tak sah. Bila ni? Bila kita belajar betul-betul, semak betul-betul, kita tengok bacaan ada yang tak kena. Masalah. Ada istilah rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi kan. Siap. Macam mana pun saya hanya sekadar sentuh, ada soalan tanya untuk menunjukkan yang ni adalah perjalanan yang zahir ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia kat solat, wa siyam, wal zakat, wal haji, wal jihad, wa ghairi zalik. Dengan bahasa lain, apa sajalah kepatuhan kita yang zahir boleh tengok dengan mata kepala ni, yang ni dipanggil sunnah Nabi yang jaliyah. Istilah jali ni terang. Apatah lagi ajaran Nabi dan sunnah itu istilahnya maklum fid din bid darurah, maklum dalam agama semudahnya. Semua orang faham inilah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam menuntut ilmu ni, belajar ni, bertalaki ni, berguru ni, ni memang sunnah besar dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang kata mengaji macam sekolah tadika, astagfirullah, dia boleh pelekeh mengaji cara Nabi, mengaji bertalaki, mengaji berguru berdepan, mengaji belaga lutut dengan lutut. Dia kata pengajian tadika memang biadab semua, tak ada adab semua. Dia nak belajar macam mana? Dia nak belajar sambil tengok TV, sambil minum kopi. Nak belajar tu sambil apa? Sambil main game. Nak belajar tu sambil goyang kaki. Bobi bahasa gitu. Itu belajar tak ada adab. Kalau ada ilmu pun belum tentu boleh jadi takwa. Pasal tak jaga syarat dan adab-adab menuntut ilmu. Ilmu tu bukan menyebabkan lembut hati nak ikut perintah Allah Ta'ala, bahkan makin liar, makin keras, makin tebal bencinya kepada orang-orang yang betul-betul nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Baik. Jadi asal saya nak sebut tu, kita duk baca tu ada sunnah Nabi yang dipanggil sunnah yang jaliyah. Yang ni pun disiplin kita nak faham perjalanan jaliyah ni, dia mesti ikut disiplin hukum fiqh. Mesti. Sikit saya dah sebut solat tadi satu contoh, fiqh bab siam misalnya, bab puasa. Kita belajar pada dulu puasa memang makan minum batal dia. Tuan-tuan tahu tak makan minum apa dia? Makan ni memasukkan sesuatu yang ada ain dia ke dalam rongga. Lepas dia makhraj ha ni masuk dalam. Masuk tu nama dia makan, walaupun sekecil besar biji sawi, buah pila bahasa gitu tak. Yang istilahnya ada ain, telan, batal. Sekalipun ain tu macam kita lepas sahur dah subuh dah, masuk subuh dah, lepas tu berasa makanan, tu gigi pula ada lubang, ada makanan lekat tu, kita berasa pedas je, tu masin aja. Ataupun rasa ubat gigi yang kita dah gosok tadi tu, duk rasa halal gel. Jenama lain tu saya tak mahu sebut lah, sebut halal gel lah kan. Kan kita Muslim produk sekarang kan, belilah Muslim, Muslim produk, beli produk Muslim. Apa nak cerita ni? Duk rasa halal gel tu, bercampur dengan air liur, telan, walaupun bukan kenyang, batal lah. Kenapa pula batal? Bukan kenyang, jawab. Pasal istilahnya makan batal tu bukan nanti kenyang. Satu kaedah kita, dan saya nak sebut tu nak apa? Nak fokus saya sebut gitu, nak memahamkan maksud makan tu. Jadi makan ni ada ain masuk dalam rongga, walaupun sikit, walaupun bukan cilabit yang kenyang tak kenyang, masuk dalam rongga. Dan rongga tu apa dia? Apa-apa yang benda yang berongga, yang terbuka, itu dobit fake kita dalam mazhab Syafi'i. Jadi bila apa-apa rongga, telinga rongga, walaupun kau masuk putih kapas ke apa, putih kapas tu rongga tak? Masuk tak?
Kenyang tak kenyang? Walaupun tak kenyang. Memang tutup guru kita, ulama kita, orang tua dulu kita ajar betul hal tu. Batal. Main moden ni, Allah sakit kepala kita tengok. Cukup saya nak sebut apa? Belajarlah fiqh yang betul. Saya nak sebut itu ya. Lagi saya sebut panjang, saya ajar bab solat, bab puasa pula. Kan. Ya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pernah mengaji dulu dan amal dulu punya puasa dengan zaman sekarang, tuan-tuan tengok ustaz-ustaz model lah ni mengajar, sakit kepala tuan-tuan tengok. Bab makan sahur sudah. Tuan-tuan kalau tuan-tuan makan dengan makan dia orang azan, buat macam mana? Kena luah ke telan? Luah. Luah betul fiqh tuan-tuan. Alhamdulillah. Ada pahaman Wahabi ni, Wahabi juga kena sebut. Dia kata apa kan? Ada hadis kata bila dengar azan macam mana? Betul. Habiskan makanan yang dalam hidang tu. Astaghfirullahaladzim. Memang ada hadis, tapi hadis tu bukan hadis tu riwayat seingat saya duk ngaji dulu ada Abi Daud. Riwayat daripada Abi Daud rahmatullah alaih. Hadis tu yang kata Rasulullah dengar azan tu, Rasulullah habis dalam pinggan. Azan tu bukan azan Abdullah Ummi Maktum, dia adalah azan Bilal bin Rabah. Azan subuh zaman Nabi ada dua. Ada Bilal bin Rabah, itu azan sebelum masuk waktu. Ada Bilal, azan Bilal lah, dah jadi azan saya sebut Bilal. Azan daripada Abdullah Ummi Maktum yang buta. Yang buta, istimewa sangat. Apa dia? Orang buta azan untuk masuk waktu. Orang celik azan tak masuk waktu. Okey, tentu satu hal. Syarah tu pun panjang. Saya nak kata apa? Tu azan yang Rasulullah suruh makan dan habiskan dalam pinggan tu mana? Itu azan Bilal bin Rabah. Tak masuk subuh lagi. Dia baru istilahnya azan yang pertama, bukan azan subuh masuk waktu. Yang demo bawa hadis tu faham mentah-mentah, ambil bodoh-bodoh, tak tengok asbab urut hadis. Dia kata apa? Boleh habiskan apa dalam pinggan pasal ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan risau kata dia. Makanlah tanpa was-was. Pelik kan? Pelik. Saya nak sebut apa? Saya nak sebut ikut Nabi dengan cara zahir pun sekarang kita telah diserang macam-macam. Jadi belajarlah, berguru dengan betul. Saya nak sebut tu kan, nasihat ialah saya pasal tak ada dengan tuan-tuan banyak masa kan, saya bagi masa pendek ni. Ada pula tu asar dengan maghrib. Alahai, singkatnya kan. Bila singkat tu, singkat pun kalau ambil betul-betul kadang-kadang lagi manfaat daripada masa panjang-panjang tu. Okey. Baik, zakat nak kena sebut juga sikit walaupun masa terbatas kan. Contoh zakat, kita sedia maklum zakat ni harta yang tertentu, dia bukan semua harta kena zakat. Batu permata kena zakat tak? Tak kena. Walaupun batu permata harga bilion-bilion, tak kena zakat. Tak tahu. Yalah, padan tak reti, kena kencing dengan Wahabi. Pekah apa pun tak tahu. Batu permata kalau tuan-tuan ada milik 10 biji, satu tu 1 juta, dapat harga 10 juta lah tak? Batu permata tuan-tuan simpan, kena zakat? Tak kena. Macam yang kena zakat ni harta tertentu. Yang kena emas, perak. Batu permata tak kena. Kalau tuan-tuan tak faham tu, sah lah kena kencing dengan Wahabi lah. Saya sebut gitu je, cukup. Saya nak cerita apa? Ada harta tertentu, bukan semua harta kena. Pula tu dia mesti dirujuk dalam ajaran syarak. Mana yang dipanggil harta tertentu, yang dengan syarat tertentu diberikan kepada orang yang tertentu. Okey. Khas yang nak sebut ni harta tertentu tu. Antara yang kena zakat ni kalau buah-buahan, kurma dan anggur je. Buah lain tak kena. Dokong tak kena, durian tak kena. Yang kena kurma dan anggur je, lain tak kena. Pasal apa? Dah syarak kata macam tu. Pasal kita nak buat hukum ni bukan ikut kepala otak kita. Kalau ada orang yang didapat pendapatan dengan buah selain daripada kurma dan anggur, untuk dia nak bagi buat kebajikan, bersedekah, infak punya pasal. Tapi jangan wajib kat dia perkara yang dalam syariat kata tak wajib. Sikit selesai. Kalau andai kata wajib, ulama kita tentu dah keluarkan hukum tu lama ni.
Tapi zaman lani tuan-tuan, dia jadi pelik kan ni. Sampai macam mana? Di petikannya kata dia, kalau padi pun kena bayar zakat, kata dia. Orang kelapa sawit takkanlah tak kena zakat. Pula sikit saya nak sentuh-sentuh macam tu ya. Kalau asnaf pula, macam mana kata? Asnaf, kita kena faham asnaf 8 tu. Lani ada asnaf baru, apa dia? Duit zakat boleh dibagi pada LGBT untuk mengeluarkan mereka daripada belenggu LGBT supaya mereka boleh hidup seperti mana manusia biasa. Tuan-tuan, benda tu lani tak jadi pelik. Kalau tuan-tuan pelik tu bagus. Tapi lani benda tu bila ada orang lawan, orang lawan tu yang dianggap pelik. Okey. Jagalah, hati-hati lah saya nak kata. Itu zakat, haji, semua kena syarah. Pasal zaman ni tuan-tuan, zaman huru-hara tuan-tuan, perjalanan zahir huru-hara, perjalanan batin huru-hara. Haji, tengok. Ada seorang baru ni kawan saya, dia tak pergi haji, kawan dia pergi haji. Dia pun memang buat haji ifrat. Jadi buat haji ifrat, dia tak buat umrah apa lagi lah. Main 4 penerbangan terakhir, ujung-ujung lah. Jadi dia dah nak niat dia buat haji ifrat. Selesai je buat haji tu, habis hari tasyrik tu, dia sakit. Tak adalah nak buat umrah yang wajib, yang rukun dalam haji tu kan. Kan bila buat haji ni, dia salah satu daripada 3 kaifiat buat haji ni: haji tamattu', haji ifrat, haji kiran. Haji Marlboro tak ada. Boh pergi aja Marlboro, benda aja Marlboro. Haji Zoro tak ada. Habis tu lepas buat haji balik, pasal dah sakit, minta pelepasan untuk balik awal. Balik tak buat umrah. Untuk tanyalah ustaz-ustaz yang ada di keliling tu, macam mana ni sakit? Tak apa, darurat pun memanglah kalau kata sakit terpaksa kena buat balik juga. Tapi bila tak buat umrah, maksudnya haji kau belum selesai. Kau haji apa? Tu saya tanya, haji ifrat ke, haji tamattu' ke, haji kiran ke, haji Marlboro, haji Zoro? Tuan-tuan faham saya sebut apa ni? Kalau tuan-tuan nak bagi hukum haji apa? Untuk apa nak buat? Dia dah balik kena upah. Kalau dia nak pergi, dia pun tak sihat. Untuk buat macam mana? Dia kena upah orang untuk buatkan umrah untuk dia, dan umrah tu wajib hukum dia. Pasal apa? Dengan umrah tu lah baru nama haji dia. Dan kalau atas nama haji ifrat, tak ada dam lah, nasib baik. Kalau kata haji tu atas nama haji tamattu', dia kena buat umrah tu dan kena bayar dam. Maksud dam, asal haji tamattu' mestilah kena dam. Ada pula hukum jadi nani kata apa? Tabung haji tak minta pun dam. Astagfirullah. Bukan kira tabung haji minta. Dah memang kau buat haji tamattu', kau kenalah bayar dam. Bukan nanti dia minta. Dia macam nak tunggu zakat berterah kot. Kerajaan minta baru bagi. Itu. Oh, punah kita tuan-tuan, punah agama kita, punah. Perjalanan zahir pun punah lah kita umat Islam. Habis lah tuan-tuan. Nak kata apalah zaman ni. Itu kalau saya tengok masyarakat luar ni tuan, alah, saya tak tahu nak kata apa. Risau. Tambah kita tengok dengan kasih sayang entah mana. Kasih sayang nak kata kesian ni orang tak kerti agama dah sampai tergetu tuan-tuan. Jadi jahil ni, orang kata jahil dah sampai tahap tak ada maaf lah jahil dia. Sampai benda asas dalam agama pun tak tahu. Itu dalam bab haji. Jihad pula. Jihad pun masih hukum zahir ni. Jihad kita kalau ikut dalam syariat, jangan dinafi ada jihad sampai perang. Tapi janganlah tiba-tiba gedik-gedik nak istilah perang, tak payah lagi lah. Tapi jangan nafikan jihad yang ada hukum perang tu. Dalam ayat Quran berapa banyak ayat suruh perang. Infiru khifafan wa siqalan wajahidu fi sabilillah. Rasa khutbah Jumaat baru ni pun khutbah tu tak? Kau tak dengar ke tak? Ke tidur? Rasa saya khutbah Jumaat baru ni cerita tentang tu. Kan? Ulilah barangan muslim. Asal kepala dia tu ayat jihad tu. Infiru khifafan wa siqalan.
wajahidu fi sabilillah bi amwalikum. Ya, betul. Tuan-tuan tak baca khutbah, mana tahu? Tidak. Saya tak baca khutbah, saya dengar. Okey, saya nak cerita apa? Jangan nafi jihad yang ada perang tu. Satu. Janganlah sampai macam ni. Tuan-tuan, kita umat Islam lah ni tak ada dah jihad perang. Kita yang penting adalah jihad ekonomi. Jangan nafi, jangan nafi. Jangan nafi. Menafi apa yang memang ada dalam Islam, hukum kufur. Mak. Yang ni disiplin-disiplin ilmu zahir, tuan-tuan, bukan ilmu batin lagi, ilmu zahir. Ilmu zahir ni pun istilahnya kena rearrange balik kita punya program pengajian, mengaji biar betul, tuan-tuan. Pasal kita ni zaman ni yang fardu ain pun dah jadi masalah dah dekat orang Islam kita dalam bab pengajian. Okey, disebut tu tabakat jihad wa ghairi zalik dan lain pada demikian itu. Sedikit kalau saya sebut isu masih amalan zahir. Dulu kita biasa dengar ada kedai dobi yang ni mesra muslim sahaja. Non muslim are not allowed in our shop. Memang ada macam tu tak? Apa pandangan tuan-tuan? Okey tak? Kita tak bagi orang kafir masuk, apa masalah? Orang kafir pun ada premis dia yang dia tak bagi kita masuk. Tambah dia punya kampung baru, tuan-tuan try masuk tengok. Nanti dia tengok tuan-tuan usah macam tu. Dia masuk tengok, tak percaya. Tambah pula tuan-tuan masuk tu bawa barang dagangan untuk berniaga. Berniaga apa? Durian kan? Durian. Bunyi Cina lah sikit kan? Kalau bunyi cakap Melayu memang dia tak peduli lah. Bunyi Cina. Durian. 10 ringgit 3 biji, 10 ringgit 10 biji, bubuh itu. Durian. Masuk kampung baru. Bukan kampung baru Kuala Lumpur. Kampung baru yang kampung Cina tu lah. Kampung-kampung baru tu. Agak-agak macam mana? Silap kena lempar batu pun ada. Pasal apa? Masuk dalam kawasan kampung baru Cina. Dia orang ada tak masuk macam tu, tuan. Cina bawa tilam masuk kampung kita tak apa. Tilam lama tukar dengan tilam baru. Tilam. Ada kan tilam masuk kan? Waktu masa dulu memang masuk duk tilam itu. Hai, saya nak cerita apa ni? Jihad ekonomi. Dobi tadi, dobi. Kita tak nak bagi orang kafir masuk. Ikut kita suka hatilah. Biar nak sol tu muslim apa tu fauna muslim. Tambah barang-barang yang memang kita punya. Quran, kitab-kitab kita mana boleh jual kat orang kafir. Tambah pula dia jual, dia pijak yang Quran tu, dia beli. Lepas tu dia buat calik taik dia kat jamban. Kan ada dalam Facebook ada keluar macam tu kan. Salah siapa tu? Wah, salah tu. Patutnya orang ni kena tangkap pasal apa? Dia telah melanggar kesopanan dan kesusilaan. Kena bagi hashtag tu, lepas tu PDRM. Bagi boleh tahu sikit kan? Apa tindakan. Itu dia punya pasal. Kita bukan boleh. Okey, sikit macam tu. Saya nak sebut bab taharah pun dia pula tu yang tak suka ni orang Islam kita. Allah, tu masalah lah. Orang Islam kita yang lawan ni. Nak cerita apa ni? Orang Islam kita dah masalah macam ni dah. Masalah macam ni dah. Itu perjalanan zahir. Itu zahir. Batin agak-agak macam ni. Nak ikut hak batin, hak Nabi macam ni. Perlu tak memang kena berguru khas? Perlu tak? Satu, siapa sudi bergurulah betul-betul dengan siapa guru yang bawa perjalanan khas ni. Pasal yang ni kalau paksa-paksa orang pun tak jadi. Hak zahir pun nak paksa-paksa tak boleh. Tambah nak bawa perjalanan batin, tuan-tuan nak kena serah diri betul-betul untuk rela diasuh kan? Sehingga istilahnya guru ni ditaati. Tambah pula guru pula ni guru pakar dalam bab mengasuh batin. Macam mana nak buang mazmumah yang ada dalam diri kita. Kalau kita tak boleh serah diri, memang tak boleh jadi anak murid. Orang yang boleh serah diri, datang dengan bekas yang kosong, baru saja boleh jadi anak murid. Baru boleh belajar daripada guru batin ni. Baik. Jadi yang tu perjalanan pertama. Kata dia wal khafiyah tu. Dan kata dia bahagian yang kedua adalah dipanggil sunnah yang khafiyah. Wal khafiyah tu was sunnatul khafiyah.
Sunnah yang khafiyah ni maksudnya kan, tawaduk ke, tadabbur ke, kunci dia adalah akidah la ilaha illallah. Fahamkan makna la ilaha illallah, yang Allah ni ilah, kita makhluk, kita sangat berhajat ke Allah Ta'ala. Jadi untuk solat ni nak gebelingkan antara perjalanan zahir dan batin. Zahir nak buat zahir atau istilahnya, aku semayang, aku sujud, aku rokok, aku baca, aku tasbih, aku puji Allah Ta'ala, aku baca surah, aku baca Fatihah, aku tasbih, aku tahmid, aku doa Rabbi firli, aku tahiyat. Yang tu kot bahasa dia tak? Dan semua kita buat tu min ghairi haulin minni wala quwwah. Kena rasa kehinaan diri apa dia? Kalau Allah Ta'ala tak bagi aku daya upaya aku buat ni, nescaya aku tak boleh buat semua ibadat ni. Gembelingan dia, hadirkan perasaan tu. Ni kalau usolli ni nak main asar maghrib lagi lah kan, usolli pada maghrib ni memang kena niatnya tu kan, aku sembahyang pada maghrib, memanglah aku sembahyang pasal perbuatan tu Allah Ta'ala bagi kat kita. Aku sembahyang pada maghrib 3 rakaat ikut imam dengan Allah Ta'ala, hadir kan. Aku sembahyang ni 3 rakaat nak ikut imam ni pun, ataupun aku sembahyang ni jadi imam ke, pasal kita imam, hadirkan satu lagi apa untuk bawa dalam hati tu. Tak ada daya upaya aku nak buat, melainkan semua limpah kurnia dia. Hadirkan tu. Masyhur saya ngaji tu, untuk gua ada sebut 3 perkara. Tuan-tuan boleh hadir satu tu pun padanlah. Tu saya kata nak mengaji ni khas. Siapa berhajat serius, jumpa personal, kena PM tepi. Itu istilah lah ni lah. Ada saya isyarat kat tuan-tuan pergi belajar dekat Ridwan, kami ada perjalanan seminggu sekali pergi kan. Tak boleh ambil apa-apa pun, pergi dengar je dulu. Siapa? Yang tu memang guru khas tu tuan-tuan. Kalau saya dengan apa saya duduk ngaji, apa saya duduk belajar, dengan apa saya duduk lihat dan buat perbandingan, nak cari guru betul-betul macam tu tuan-tuan, atas jalan perjalanan batin yang betul-betul dia pula memang dapat asuhan daripada guru dia. Ni pun bawa balik daripada India ni. Bukan saya lah, guru saya yang saya sebut tu hilang kat tuan-tuan, supaya pergi kat yang ada datang daripada Penang tu. Kita ada program seminggu sekali kan? Ipoh ni ada minggu kedua rasanya yang ada buat dekat stesen 18 Desa Aman, Surau Desa Aman. Nak sebut apa? Tu memang guru khas tu dalam bab tu. Cuma tuan-tuan nak setuju tak setuju, nak boleh ikut di bawah bimbingan dia lah tuan. Pula tu perjalanan batin ni kena sabar banyak, kerenah banyak. Bukan kerenah guru tu banyak, kerenah kita banyak. Dia akan jadi halangan satu tuan-tuan, halangan untuk ikut guru ni. Tengok mula tengok kulit lu, aku kulit putih, dia kulit hitam. Habis habis. Aku Melayu, dia mamak. Habis Aku lagi baca pasir, dia baca tak pasir. Habis Padahal nak asuh tu batin. Okay. Jadi kata dia, perjalanan batin ni kau boleh gembeling antara hati dan fikiran fi solatika, dalam sembahyang kau. Jadi saya sebut tadi antaranya hadirkan apa yang kita duk buat tu, tiada boleh buat melainkan semuanya dapat daya upaya daripada Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Hadirkan perasaan tu. Saya bagi satu contoh tu. Seterusnya kata dia, wa tadabbura fi qiraatika, dan kamu boleh tadabbur pada bacaan Quran kau. Quran tu kita baca, tuan-tuan nak dapat ilmu zahir baca Quran pun tuan-tuan jangan tak tahu, tu pun perit juga tu. Tuan-tuan faham tak perit tu, tahu tak? Kena belajar tajwid tak? Betul-betul serius ngaji tajwid ke tak serius? Kalau saya tanyalah hukum mat satu-satu, agak-agak berjawab tak? Serius ni, saya tanya ni. Kalau saya bagi satu-satu lah hukum, saya ngaji tajwid tuan-tuan, tajwid ni kena belajar hukum satu-satu, dan tambah dengan sifat huruf tu tuan-tuan kena fokus satu-satu. Contoh saya buat contoh tu, bismillah dulu lah. Bismillah, bis jelaskan hamas sin, bis. Contoh bismillah, tarkikkan lam pada milah, jangan mullah, pasal bagi bawah mim. Bismillah lah.
Bismillahir, ra tafkhim dengan ra, pasal ra bertasydid, hirrah, ra bertasydid dan ra tu bagi atas. Ra taklah dibaca tebal, jangan hirrahman, tapi hirrah, roh, roha, ra tebal, ha tu nipiskan dia, nipiskan dia, tarkibkan ha, baca dengan istifal. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bab baca tebal nipis. Saya cerita mat sudahlah. Sagi saya cerita sifat, sagi ramai orang pengsan pula lagi. Kalau ikut tu hukum zahir, tuan-tuan, hukum zahir tu. Saya nak kata tinggi sangat, tak ada tinggi lah. Tu asas lah belajar. Tapi bila kita tak pernah belajar, duk rasa, ustaz ni, ini kiraat, ngaji kiraat ni mau jumpa, ada pula. Asas tajwid tu. Contoh, saya kata macam ni, basin, mi alif lam lam, sadu bawah min, lam, lam, maddah, la, 2 rakaat. Hirrahma, alif lam, syamsiah, hirrahma, jangan bunyi hil rahman, hirrahman, alif lam, syamsiah, hirrahma, ma asli, ma asli, ar-rahmanir rahim, alif lam, syamsiah. Contohlah kan. Ra tafkhim, tu sambil itu saya sebut. Him, ma'arid disukun, boleh baca 2, 4, 6. Alhamdu, alif lam qamariyah. Alhamdu, tak ada mat apa tu. Alhamdu, mim nanti jumpa dal, tu izhar syafawi. Alhamdu, mim nanti jumpa dal, tapi huruf tak ada, satu kalimah tak ada. Alhamdulillah, lillah baca lam macam nipis, ma asli la. Hirrahma, ma asli, cari cerita mat ajalah kan. Hirrahmanir rahim, ma'arid disukun. Ar-rahmanir rahim, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin, alif lam syamsiah, ma asli, min ma'arid disukun. Kalau tuan-tuan tak boleh sebut macam tu, dengar pun melengung je, ma'arid disukun, buah sukun, cucuk sukun. Contohlah saya buat lawak bodoh itu, sorry dia tak bisa dengar, dia tahu sukun, buah sukun aja. Sorry sikit saya sebut gitu. Macam maksudnya tajwid pun tak tahu, kau nak tadabbur macam ni. Tuan-tuan, tadabbur ni nak faham bahasa Arab. Bahasa Arab kalau saya sebut macam ni, alhamdu tu mubtada, marfu' bil ibtida, hukum dia marfu'. Mubtada mesti ada khabar. Alhamdulillah, lillah ni jar majrur muta'alliqun bi mahzufin. Asalnya alhamdu kainun hasilun, kainun lillah, tapi pasal takhasus ke Allah Ta'ala, alhamdu mustahiqun lillah. Siapa Allah ni? Badal dia rabbil alamin. Tuan-tuan faham ke saya sebut apa tu? Tuan-tuan, satu, Islam ni jangan kita sangka Islam ni beranak-beranak aku dah jadi Islam, okey lah tu. Okey, itu yang kita jadi OKU tu. Pasal kita rasa memada dengan Islam baka dan keturunan ni. Tuan-tuan, saya pengalaman mengaji lah, Allah. Saya dah mengajar pun saya kata saya bodoh gila punya lagi. Banyak lagi aku kena belajar, memang kena asuhan guru lagi, tambah perjalanan batin. Kalau zahir pun banyak perkara dah selesai, memang jumpa pula betul-betul bertemu dengan buku dengan ruas apa. Dalam keadaan umur saya dah separuh daripada 100 tu, bertemu pula dengan guru bawa perjalanan batin macam mana. Allah kata, barulah jumpa Allah. Kan? Baru nak usaha macam mana nak bagi hidup hati ni satu. Ya Allah, lemahnya rasa. Antara dia nak sebut ikut Nabi seterusnya ni adalah himpunkan boleh tadabbur pada bacaan. Antara khas bacaan tu sebut Quran. Kalau ikut bukan saja baca Quran, bacaan sembahyang, bacaan tasbih, bacaan zikir. Kita dengar azan tu pun sepatutnya tadabbur. Allahu Akbar. Ya Allah ni hebat, Allah hebat. Aku ni asghar, dia akbar, aku asghar. Kerdilnya aku, dia jadikan aku dan seluruh alam ni. Jerbu pula tu, tak ada siapa nak boleh hilang jerbu ni melainkan dia juga. Nak padam api bawah tanah 12 meter bawah tanah, ada karbon tanah gambut, bukan dia tuan-tuan. Nak sekat air laut nak masuk, bukan kerja kita. Nak ambil
katok api yang duduk atas tu bagi padam, nak hilangkan jerbu punya asap dengan sebab kebakaran tu, tak maunya. Yang boleh padam ni Allah je. Dia bagi hujan ya, selesai. Tapi siapa yang nak tentukan hujan turun tak turun? La ilaha illallah. Itu yang macam ayat Quran Allah Ta'ala sebut, kalau air telaga lah, dia ada paras di tahap air tu. Kalau air tu turun sampai kering, Allah Ta'ala tanya dalam surah Al-Mulk tu, dia tanya apa kan? Faman ya'tikum bima imma'in. Kalau air telaga tu dah surut sampai tak ada dah parah air ni, untuk air mata air keluar di atas paras tu, faman ya'tikum bima imma'in, siapa yang boleh datangkan dengan air yang mengalir? Siapa? Sunat jawab tu di akhir surah Al-Mulk tu apa? Allah Rabbul Alamin. Allah lah yang akan datangkan air tersebut. Saya nak sebut apa ni tuan-tuan? Nak baca ayat Quran dengan tadabbur macam tu, bukan 2-3 hari punya kerja. Nak baca bertajwid pun bukan senang punya cerita tu. Baru betul-betul istilah nak ikut Nabi SAW. Macam mana pun nak kata gini, nak kena ikut ke tak kena ikut? Nak kena ikut lah. Pasal siapa lagi yang kita nak ikut untuk dapat kejayaan balik kat sana, melainkan kena ikut Nabi lah. Satu, kita ni walaupun untung satu sudut lahir daripada kalangan orang Islam, kita dapat Islam, tapi kalau kita tengok nikmat lah, kerana bagus lagi orang tak Islam, dia baru faham Islam, dia dibesarkan dalam masyarakat Islam. Katalah asalnya dia Hindu, mak bapak dia Hindu, daripada kecil duduk sekolah kebangsaan apa, dia jumpa masyarakat Islam, duduk berkawan dengan orang Melayu. Semua kawan dia semua Melayu pula tu. India ada 2-3 kerat pula tu, dia tak perangai pula tu. Perangai India pula tu jahat pula tu, suka bully dia. Dia suka kawan orang Melayu, semua baik-baik. Duk pergi dalam sekolah pun duduk kelas pengajian agama Islam, duk belajar Islam, duk belajar Quran, duk belajar hadis, duk hafal doa. Asalnya dia Hindu ni, mak bapak dia pun Hindu. Tapi bila dia dengar Islam ni macam ni, dia balik dia cerita mak dia. Mak dia memang tak suka, ini orang Melayu ni, nanti kau jangan jadi Melayu tau. Dia marah anak dia macam ni. Kawan pun dah mak marah ni diam je lah. Tapi pergi belajar. Punya minat dia dengan agama ni, belajar sungguh. Sampai besar balik masuk Islam, masuk Mahat Hafiz, hafal Quran 30 juzuk, belajar bahasa Arab, pakar taranum, pakar tajwid, pakar kiraat, pakar tauhid, pakar fiqh, pakar tasawuf. Yang kita ni beranak-beranak Islam macam mana? Bodoh fiqh, bodoh tasawuf, bodoh tajwid, bodoh kiraat, bodoh semayang, bodoh semua, apa-apa jadi wahabi. Saja saya sebut itu kan. Saya tak niat nak kata tuan-tuan, tapi yang ni realiti masyarakat dah. Saya sebut tu apa? Pasal saya baru ni terbaca kisah, ada orang share dalam Facebook apa? Kisah menyayat hati bagaimana Ustaz Farid Ar-Rawi, Farid Ravi siapa tak kenal dia, masuk TV lah. Saya tak masuk TV kan, saya masuk YouTube kan. Apa saya nak sebut, orang kenal sangat Farid Ravi ni, siapa tak kenal maksudnya bodoh sangat lah. Siapa, apa asal dia, siapa, macam mana dia masuk Islam? Malu kita tuan-tuan kalau tengok dari segi pencapaian dia dengan Quran dia, dengan hafalan Quran, dengan taranum dia, dengan tajwid dia, macam mana? Padahal asal bukan daripada orang Islam. Yang kita orang Islam ni sampai sekarang ni, masjid yang tak datang masjid pun ada. Malu kan? Apa masalah kita ni? Pasal kita hak zahir pun tak boleh ikut. Sikitlah ke sana kan. Baik. Jadi asal kita nak bicara ni, saya duk syarah panjang-panjang tu, nak cerita apa? Kita nak ikut Nabi ni dua perjalanan ni, zahir dan batin. Macam mana perjalanan zahir, dia kena mengaji, menuntut ilmu, kena belajar bersungguh, ada latihan. Batin pun sama, bersungguh, menuntut ilmu, ada guru, ada tarbiyah, ada latihan, ada tunjuk ajar. Dua-dua ni kena melalui proses perguruan yang betul. Bahkan kita ni kalau kita tengok je ni, saya tak mau buat bandingan perjalanan zahir dan batin, saya buat perjalanan gini sudahlah. Pembelajaran akademik dengan pembelajaran agama. Saya nak banding kalau kat masyarakat kita, saya cerita tu senang. Apa dia? Pembelajaran akademik kita, serius. Bawa kitab, buku teks, pen, pensel. Sekolah rendah dah 6 tahun, SPM 5 tahun.
11 tahun ni biasalah di sekolah. Pagi petang duit belanja, makan minum, berkorban apa saja untuk dapat kecemerlangan UPSR, UPKK, apa PT3, SPM, duk baca Yasin lah. Ni duk musim pasir lah ni. Satu bersungguh-sungguh tak? Bersungguh-sungguh tak? Pergi sekolah tak? Ada buku teks tak? Ada buku tulis tak? Ada pen pensel tak? Mengaji agama bawa apa? Buku teks pun tak ada, buku nota pun tak ada, pen pensel pun tak ada. Kalau dalam kelas kita duduk macam mana? Duduk depan ke duduk belakang? Kalau duduk depan pun untuk kata who absent today? Oh, absent. You backside there, come here. You sit here in front. Ni faham saya sebut apa? Guru atur kelas kata dia, you mata nampak tak? Nampak tak nampak? Mata kalau apa duduk depan ni? Telinga boleh dengar elok, boleh dengar boleh duduk sini. Kalau yang telinga elok tu belakang, jauh-jauh boleh dengar, tak apa, boleh duduk belakang. Dia bagi duduk, disusun. Tempat duduk pun dia susun, bukan kita susun. Guru susun. Kalau saya susun tuan-tuan tempat duduk agak-agak mengamuk. Saja saya gurau gitu sikit kan. Macam mana? Kita kat sekolah tak mengamuk, tapi bila guru nak ajar agama kita ngamuk. Apa ni? Guru India pakai sari ajar kita matematik misalnya. Macam mana? Bangun tak? Good morning teacher. Dia. Ustaz lalu depan tak heran je. Tak ada bangun-bangun. Saya bukan minta tuan-tuan bangun kat saya tak. Bangunlah kat orang lain. Kat saya tak kisah. Tapi saya nak kata apa? Punya kita, orang kata apa? Tak makan ajarnya. Kita hanya bangun untuk guru akademik. Kita tak ada akidah dengan guru agama. Dan mana kita ni? Mana kita ni? Satu kita orang tak nak bagi satu-satu kehinaan. Gelebung dia bagi. Satu. Ni jerbu. Nak tengok ada sikit kod ada pada tuan ni. Mati ni nak PRK ni. Bukan PRU, PRK. Tunggulah tengok macam mana orang Islam ni. Kawasan MCA pula dulu kan. Tu. Boleh kan MCA agak-agak dipercayai untuk dia nak sokong sana. Berapa peratus Cina tu? Berapa peratus Melayu tu? Buat tu semua dah daftar undi ke? Tengok Melayu dah daftar undi pun tak lagi. Allah, hai. Tuan, banyak gagal. Satu kegagalan kita kan. Allah, saya nak kata gini, sudahlah. Apa? Baliklah ke jalan yang betul ni weh. Jadi kata dia fa iza fa'alta ta'ati kasolati wal qiraati. Kata dia bila engkau buat semua taat-taat yang baik-baik ni, masjid, semayang, kata dia baca Quran, walam tajid fiha jam'an, dan kamu tak dapat pada dia jam'an, himpunan tu, gembeling antara perjalanan zahir dan batin. Kita buat tu bukan reaction di atas iman kita ke Allah Ta'ala, akidah kita ke Allah Ta'ala, rasa daya upaya ni anugerah ke Allah Ta'ala. Aku berhajat sentiasa pada taufik hidayat dia, berhajat kepada dia jadikan aku, dia yang bagi sempurna anggota aku, baca indera aku, dengan sebab tu aku boleh buat ibadat dengan sempurna. Alhamdulillah. Boleh himpunkan perjalanan zahir dan batin tu. Kata-kata kalau tak dapat jam'an wala tadaburan, nak tadabur pun tak boleh apa yang kita baca Quran, tasbih, zikir, duduk atau duduk sujud, baca doa iftitah, bacaan Rabbi firli warhamni, Allahumma hadini fi man hadait, at-tahiyatul mubarakatus salawat. Lepas tu apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita duk intiqalat tu, Allahu akbar. Tak ada apa-apa tadabburan. Dengar. Bukan saya punya ayat kan. Pengarang kita sebut. Fa'lam, ketahuilah kamu annabika maradan batinan, yakinlah kata dia, tahulah, ambil faham sungguh-sungguh kata dia, bahawasanya dekat engkau ni ada satu penyakit batin. Kita ada penyakit batin tu. Apa penyakit batin tu? Min kibrin, daripada takabur. Takabur mana pula? Tuan-tuan ikhlas semak elok. Takabur ni besar diri ke tak? Tuan-tuan cuba jawab elok. Besar diri dengan siapa paling besar kita ni? Kita ada takabur paling besar, takabur kita tak tahu. Tu pun kalau tak biasa belajar tak faham kan?
Bila pula aku takabur ni? Aku ni tawaduk je. Dan takabur besar kita dengan Allah lah. Bila kita takabur dengan Allah Ta'ala? Satu saya selalu tanya tuan-tuan macam ni, kita hidup tak? Kita hidup ke Allah hidup? Kita ni hidup ke Allah bagi hidup? Kalau kita tawaduk, sepatutnya macam mana perasaan kita? Allah yang bagi hidup aku. Aku ni manalah boleh hidup? Mana ada daya apa ya aku untuk aku hidup? Tambah aku nak kata makanan hidupkan aku, tak lah. Mana boleh makanan hidupkan aku? Kalau makanan boleh hidupkan aku, selagi ada makan, hiduplah aku. Ada orang duk mati depan makanan, depan minuman, depan ubat-ubatan, depan doktor pakar, mati pula tu. Ini mati ni bukan kita punya urusan. Semua Allah Ta'ala ni. Jadi boleh tak rasa rendah diri ke Allah Ta'ala? Ya Allah, kau yang hidupkan aku, kau yang adakan aku. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tak boleh hadir hak tu, takabur lah namanya. Oh, senang je kan, CP ulama-ulama kita je. Tuan-tuan tak hadir macam tu, takabur lah namanya. Tuan-tuan, Allah hayat hidup tak? Kita hidup tak? Ada tak rasa Allah bagi hidup kita? Tak sedar pun. Takabur namanya. Orang tawaduk ni macam mana? Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang hidup, aku ni mati, ni hidup ni, kau yang anugerah hidup ke aku. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Bukan oksigen hidup ke aku, bukan makanan, bukan minuman, bukan ubat hidup ke aku. Engkau yang hidup ke aku, Ya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tuan-tuan, dia kena ada ilmu dia dan dia kena ada latihan dia. Benda ni bukan berlakon. Saya sebut kat tuan-tuan ni realiti punya ilmu yang kita nak kena belajar, nak dapatkan ni. Perjalanan batin ni sentiasa hidup, always evergreen, fresh, always sentiasa dengan Allah Ta'ala ni. Biar mati itu dalam keadaan memang hati itu sentiasa istilahnya mengenal Allah. Allah yang takbir aku, Allah bagi ada aku, Allah bagi hidup aku, Allah bagi melihat aku, Allah bagi kedekat aku, Allah bagi mendengar aku, Allah bagi melihat aku. Bukan daripada daya upaya aku, tapi semua limpah kurnia dia. La haula wala quwwata illa billah. Dah faham Allah bagi ni macam mana? Tak ada takabur, dah tawaduk saja, rasa hina dina dan rasa berhajat fakir kita ke Allah Ta'ala. Ya Allah, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sibuk kita dengan dia, tak sibuk dah dengan benda lain. Lapar makan pun, oh ada lagi makanan Allah Ta'ala bagi kat aku, boleh makan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Balik-balik jauh rumah hidang siap dah abang. Balik yang lewat je ni, tak makan lagi. Nak makan lah ni, tengok je makanan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada lagi isteri tolong masak, tolong hidang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tuan-tuan, ni tauhid yang nak bagi hidup dalam hati. Sentiasa hati ni hidup ke Allah Ta'ala. Tu perjalanan batin. Dia kata kalau tak ada tu, kau ada penyakit batin, takabur. Bila takabur maksudnya tak pernah rasa Allah bagi ada aku, tak pernah rasa Allah bagi hidup aku. Duk rasa aku ada, aku hidup, aku kaya, aku senang, aku sihat. Kena sakit sikit, ni sakit apa pula dah. Sakit ni, sakit ni, sakit ni. Salah apa aku ni yang kena sakit ni? Mula tak puas hati. Tak puas hati apa tuan-tuan? Dia ambil dia pun tak ada apa, hak dia. Semua hak dia. Kaki pun kalau dia ambil sebelah macam mana? Syukurlah ada kaki sebelah lagi. Yang ni ayat-ayat Tok Guru tuan, saya duduk ngaji. Dia ajar apa? Dia ajar satu prinsip, jangan berkeluh kesah langsung dengan Allah Ta'ala. Kalau ada benda hilang pun daripada kita, datangkan, gemblengkan hati itu untuk rasa puji lagi ke Allah Ta'ala. Macam mana ni? Sedangkan katalah misalnya kena kencing manis, kena potong kaki, katalah itu. Kaki dah hilang satu ni, jangan pandang kaki yang hilang, tapi pandang kaki yang ada tu. Alhamdulillah, sebelah kaki ada lagi. Ni macam mana nak tadabbur, nak hidup perjalanan batin dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak jadi takabur. Duduk macam tu, duduk puas hati tu.
Duk, kalau sakit pun duk meraung sakit tu lah. Kalau boleh nak cari ubat, nak cari ubat. Kalau orang yang ahli tauhid ni, perjalanan batin dia, ubat dia cari, tapi dia bukan matlamatkan kesembuhan. Matlamat dia adalah hati boleh rojok ke Tuhan. Ni pun asuhan tutup guru kan ni. Saja-saja sebut tak boleh. Saya pun tak pandai lah tu. Guru yang ajar satu. Macam mana kita nak bawa supaya sentiasa boleh merasakan pentadbiran Allah Ta'ala pada diri kita. Baik. Lagi ada penyakit batin, antaranya kata dia takabur, lagi ujub, hairan diri. Tengok sihat tak? Sihat. Kawan aku semua macam-macam penyakit dah. Aku tak ada penyakit apa pun. Apa serangkai pun tak ada. Darah tinggi tak ada, kecil manis tak ada. Kawan-kawan aku semua janggut putih habis dah. Aku ada lagi hitam banyak lagi. Tengok, sihat aku. Duk rasa aku kan, rasa hebat diri. Orang lain tera aku ni tak lagi masjid, aku dah pi. Aku pi lama dah. Orang lain baru nak ikut, nak beli produk Muslim, aku dah 10 tahun dah tak pernah beli yang bukan Muslimnya. Daripada dulu duk pakai Selcom, OneZoc contoh kan. Halal-gel ni aku pakai 20 tahun dah. Dia orang duk Colgate, baru nak sedap. Aku dah lama dah pakai Halal-gel. Nampak? Dia rasa hebat dia ni. Dah pakai tu bagus, tapi duk rasa hebat tu, hak tu ujub. Lagi awari zalik, ataupun lain benda demikian itu. Lagi kata dia, qala ta'ala, firman Allah Ta'ala. Ni dalil nak menunjukkan kata kita ni kalau hati tak lembut ke Allah Ta'ala, tak boleh nak rasa tawaduk, rasa hina diri, rasa kita makhluk Allah, berhajat ke Allah Ta'ala, berhajat pada daya upaya dia beri, kederat dia beri, taufik daripada dia, dengan kita puji dia sentiasa. Kalau tak hidup tu, maksudnya ada takabur. Ini dalil dah. Kata Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayatiyal ladhin, an ayatiyal ladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Ayatiyal ladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Suratul A'raf ayat 146. Terjemah dia, kata dia, akan aku palingkan daripada ayat-ayatku. Masuk ayat ni apa? Tanda-tanda kebesaranku, kehebatanku. Allah Ta'ala kata aku palingkan. Tak ada manusia yang, orang yang macam ni, dia akan boleh merasai kehebatan aku, kebesaran aku, keagungan aku, kehebatan aku, kemutlakan aku, pentadbiran aku, hak mutlak aku, hakiki aku, pengurusan aku, anugerah aku, limpah kurnia aku. Kata Allah Ta'ala, aku akan palingkan dari siapa? Daripada orang-orang yang membesarkan dirinya di atas muka bumi ini tanpa hak. Yang tu asal terjemah. Kalau tengok dalam Quran tu disebut dengan yatakabbaruna fil ard, ada takabur. Jadi kita nak semak takabur ni apa dia tuan-tuan? Ambil makna pada la ilaha illallah. Sepatutnya kita ni faham je ni, Allah la ilah, aku ni makhluk. Bila aku ni makhluk macam mana? Aku takkan boleh ada, Allah yang bagi ada aku. Pertama sekali, Allah yang hidup, aku ni tak hidup pun dia bagi hidup aku sampailah ni, bagi hidup. Dulu aku setitis air mani aja. Air mani pun bukan hidup pun. Disenyawakan dalam rahim ibu aku, dibesarkan, dirupakan aku, ada tangan, kaki, mata, semua anggota lengkap daripada kecil sampailah sekarang. Dia yang urus aku semua ni. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Aku ni apa? Aku ni asal mayat. Dia yang bagi ada aku, dia yang hidupkan aku. Bagi hidup hati mengaku apa? Mengaku ketiadaan kita, Allah bagi ada. Mengaku matinya kita, Allah bagi hidup. Satu lah. Yang saya disebut sekali lalu, rasanya sipirnya ulama ajar dalam sifat 20 ni, hadirkan 7 sifat ma'ani tu. Kudrat. Allah lah kuasa, aku ni lemah. Ni ada kudrat Allah yang masih bagi kat aku. Alhamdulillah. Sipir dia 7. Yang lain tu tuan-tuan bahasakanlah sendiri, boleh kan? Bahayat misalnya, saya cakap orang putih misal, macam mana?
oh my God, Ya Allah, the life that I can see at me is not mine, it's yours. You are the one and only that alive. I am a dead person. You give me life, then I alive. La ilaha illallah, alhamdulillah. Saya cakap orang putih sikit lah. Tuan tak faham punya bahasa tu. Saja melawak tu sambil kan. Saya cakap Melayu, tuan-tuan dah biasa dengar kan. Dia punya orang putih sikit. Oh macam tu. Tuan-tuan, saya sebut tu pasal saya pergi India. Ada geng-geng yang cakap orang putih. Saya dengar tu, saya melengung macam ni. Sedap dia cakap orang putih tu. Satu, saya teringat perkataan tu. Saya bukan saja reka, saya tak pandai ni. Saya belajar orang putih, tapi saya belajar what are you doing today? Cakap biasa ni boleh, tapi nak pergi cakap agama tu tak boleh. Pasal bukan belajar orang putih untuk cakap agama. Cakap orang putih, just tajuk dia pun let's communicate, isn't it? Betul kan? Tuan-tuan tak ingat tuan-tuan belajar bahasa Inggeris apa? Belajar bahasa Inggeris ni untuk komunikasi only. What do you live? Oh, kita cakap orang putih, filem orang putih ni semua kita faham sebiji-sebiji, A sampai Z kita faham dia cakap apa. Oh, boleh faham sebiji-sebiji, tapi tak diajar cakap agama. Bila pergi sana dengar, oh Allah, sedapnya dia cakap. Sampai hari ni saya hafal perkataan tu. Ya Allah, kalau daripada darjah 1 diajar tauhid tu yang tuan, hafal bahasa Inggeris tu. Belajar bahasa Inggeris untuk dapat tauhid, agak-agak macam mana ni? Malaysia jadi sumber ni, lubuk dakwah ni kecil-kecil je. Allah is our God, He is alive, He is the one that is alive, He give us life. We are a dead person, He gives us life, then we alive. La ilaha illa anta, alhamdulillah, hamdan laka ya Rabb. We thankful for you. You are the one who fulfill all our needs. Alhamdulillah. Best kan? Satu dunia jumpa orang Malaysia kan? Tabik orang Malaysia. Macam apa? Kecil-kecil dah diajar tauhid dengan bahasa Inggeris, bahasa Malaysia, bahasa Arab. Ni kita macam mana? Dah tua-tua pun tak ada tauhid. Saya dah kata tuan-tuan ni, siapa kena nasib lah kan? Allah, itu tak lemahnya. Allah, saya nak sebut apa ni? Nak bawa perjalanan batin tuan-tuan. Kat tuan-tuan saya tak tahu. Saya sebut tu pasal nak bagi batin kita faham perjalanan batin ni, supaya hati tu boleh sentiasa sedar kita makhluk Allah, sentiasa berhajat ke Allah. Allah sedang sentiasa menunaikan hajat tu kat kita. Dia duduk bagi tak putus tu. Nak rasa hak tu pun gagal lagi kan. Jadi dia kata fayakunu misaluka kal mahmumil ladzi yajidu fi famihi sukara murran. Kata dia, bandingan kau, kata dia, yang ada penyakit hati ni. Jadi kita ada penyakit seperti orang demam. Bila dah demam, pahit mulut. Untuk bagi makan gula, air manis pun, dia demam, dah demam selalunya pahit mulut. Mendapati gula dalam mulutnya suatu yang pahit. Dia makan gula pun pahit. Pasal apa? Pasal demam. Kita sepatutnya dapat nikmat tu, puji Allah, ingat Allah. Tapi kita dapat nikmat tu, lawan Allah Ta'ala. Mungkin kita tak lawan dari segi lawan dia bangkang itu, tapi macam mana? OKU Allah Ta'ala. Saya sebut OKU tu saya lah, saya tak kata tuan-tuan. Bodoh je. Dia tak, orang kata fresh macam ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada waktu-waktu je. Yang banyak waktu OKU, macam tak ada akhir. Ada waktu tertentu apa, lepas semayang ke apa, waktu semayang pula memang kita tak mengantuk apa, segar tu. Memang ingat Alhamdulillah. Tak ada nikmat yang lain sedap tuan-tuan, melainkan nikmat rasa Allah bagi nikmat tu, waktu sedap sekali. Oh ya Allah, kau bagi hidup aku, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bangun tidur dengan sedar ni, Allah yang bagi hidup aku ni, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bangun pula tadi letih, bangun sihat macam mana? Bangun pun hilang ngantuk habis. Oh Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah. Lepas tu OKU balik. Aduh,
Dia sebut saya kan. Tuan-tuan wali dah apa 24 jam ingat. Teruk lagi tak perjalanan batin ke? Okey you dah. Tuan, saya tak niat nak berli tuan-tuan, tapi dengan apa? Inilah perjalanan batin yang kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kat kita, itulah tuan-tuan. Tuan, bangun tidur je apa? Alhamdulillahillazi ahyana ma'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itulah saya sebut tadi tu dengan Melayu. Ya Allah, engkau lah bagi hidup aku. Aku ni, kita puji dia, alhamdulillah, alhamdulillah. Hidup tu rasa Allah bagi aku hidup ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segar ni dia yang bagi segar ni, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak ngantuk ni dia yang bagi faham, tak ngantuk ni, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia bagi kita boleh telan faham yang elok, masuk hati pula tu, touching lah. Touching sungguh lah. Saya sebut tu saya menangis lagi. Oh, rasa, terasa sungguh dah hati lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh rasa kat orang Ta'ala tu, hak tu lah tuan-tuan, nikmat besar kali orang Ta'ala bagi. Itulah istilahnya rendah diri. Kita rasa dia bagi. Ini dia bagi, kita duk rasa hak aku. Aku, sihat. Aku, ni. Nombor lari tengok. Jaguh lari apa aku ni? Oh. Naik motor tengok. Menerap atas motor pun boleh. Contoh lah kan. Tak adalah orang main masjid ni mengempit menerap. Tidak lah. Jadi kita ni banyak penyakit kan. Demam kita ni. Masuk gula pahit, masuk nasi mandi pahit semua. Apa masalah? Kita masalah. Penyakit banyak. Patutnya dapat nikmat tu alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Banyaknya nikmat dapat. Tak terhitung lah ni. Yang ni pun tak terbalas dia bagi lagi. Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak ada kan? Saya tak dapat lagi macam tu. Tuan tolong doa lah untuk saya yang doa ni. Baik. Kemudian kata dia, fal ma'siyatu ma'adh-dhulli wal iftikhari khairun min at-ta'ati ma'al izzi wal istikbari. Situ dulu. Ada soalan? Keseluruhan. Betul? Macam mana? Ada nama-nama sensitif sikit semua tu kan. Soalan tanya mengenai zaman sekarang ni ramai ustaz-ustaz model tadi ni, tambah ustaz-ustaz yang jenis yang saya sebut, selalu saya panggil label Pak Wahab W, betul lah kan, yang model-model tu yang ajar fik pening, tauhid pening, pekah pening. Dan dia bukan ajar tauhid pekah pun, dia ajar ayat Quran terus tuan-tuan, hadis. Tuan-tuan nanti dia kata apa? Saya ajar ni bukan cakap saya, yang ni ayat Quran, Allah yang kata macam ni. Lagi dia kata hadis yang kata ni, bukan saya, Nabi yang cakap macam ni. Kan? Jadi dia tak tengok kepada keseluruhan Al-Quran dan hadis. Hadis tu tak tengok keseluruhan, Quran pun tak tengok keseluruhan, dan dia tak selesaikan. Lama-lama ni banyak orang mengajar dalam bentuknya ni. Jadi masalah tu tengok lah. Tu saya sebut masalah solat, masalah puasa. Apa akidah lah ni misalnya. Baca hadis apa? Baca hadis mak ayah Nabi SAW, dia orang ni ahli neraka. Pasal apa? Ada hadis para sahabat datang tanya ke Rasulullah, yang bapa dia jumpa Rasulullah tapi tak mau beriman dengan Rasulullah, mati dalam keadaan tak beriman. Dia tanya, aina abi, bapa aku duduk mana? Rasulullah tu dalam neraka. Pasal tak beriman dengan Rasulullah. Jadi baca satu hadis tu, lepas tu sahabat tu beredar. Bila beredar, Rasulullah panggil oleh sahabat tu, kata dia, inna abi wa abaka finnar, bapa aku dan bapa kamu dalam neraka.
Dia orang sebarkan hadis ni, kata apa? Ayah Nabi kita masuk neraka. Maksudnya apa? Yang cerita Nabi ni bapak dia masuk neraka, dia sendiri yang cerita. Nabi yang khabar ni bukan saya, kata dia. Ini juga masalah-masalah yang ada lah dalam ajaran-ajaran pahaman-pahaman moden ni. Kalau ikut kaedah yang sebut ulama, Rasulullah kata kat sahabat tu, maksud dia macam ni. Kata dia, mari sini, ayah engkau tu masuk neraka. Jangan kata ayah engkau masuk neraka bila ayah engkau berjumpa aku, dia tak mau beriman, mati dalam keadaan kafir tu. Ayah engkau memang ni neraka. Jangan kata ayah engkau. Ayah aku pun, kalau dia pun duduk macam ayah engkau, dia bertemu dengan aku, dia bertemu dengan aku ajak dia masuk Islam, dia tak mau masuk Islam, dia mati dalam keadaan tak mau masuk Islam. Macam mana ayah engkau masuk neraka, ayah aku pun kalau macam tu dia akan masuk neraka. Itu masuk aduan Nabi. Baru betul. Pasal dia barulah istilahnya menghuraikan ayat Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Yang istilahnya ahli fatrah, mak ayah Nabi ni. Jadi takkan masuk neraka. Tapi Wahabi dia main baca satu hadis keluar hukum ayah Nabi, mak Nabi masuk neraka. Ni masalah dalam bab akidah. Tuan-tuan, dia orang memang mengajar pahaman macam ni. Tuan-tuan hati-hatilah sikit. Saya nak sebut panjang lagi, panjang sangat kan? Tapi sekadar respon pada soalan tu, zaman ni kena berhati-hati sangat. Tuan-tuan nak berguru, tuan-tuan kena pilih guru yang betul-betul guru. Yang tu kena hati-hati sangat. Saya boleh nasihat itu ya. Kalau tuan-tuan nak minta spesifik, buka jadual tuan-tuan tu, Ustaz cuba tengok guru kami ni okey ke KO, contoh. Tu boleh PM tepi lah kan, tak kita tanya, Ustaz mana ni hak KO ni, hak mana yang nak disqualified ni, hak mana. Tuan-tuan nak rujuk saya, tak apalah, saya khabar mana ni okey, yang ni 50-50, ni okey, ni okey, ni okey, ni okey. Contoh saya ada tempat yang orang tanya ni tu, pasal dia kata kami tak kenal Ustaz. Tak kenal ke? Tengok-tengok, astagfirullah. Ada yang memang kita kenal, tak pernah dengar dia ajar pelik-pelik. Memang ada pelik, tapi kami ni tak tahu nak cakap ke mana, diam je lah. Saya sebut tu, terus dia buang, tu tak panggil lah. Jadi kalau tuan-tuan nak boleh kena saring tu, saya sudi menengoknya. Tak adalah perlu sampai sejam saya nak nilai tu, tak ada lah. Yang saya kenal, saya tak kenal, saya kata tak kenal. Tentu kan. Ya. Ya. Antara proses kalau guna bahasa modus operandi mereka highlightkan hadis Bukhari Muslim, lepas tu telah ditasih, ada pentasih dan istilahnya apa, telah ditakhrijkan hadis ini oleh orang dia disebut nama lagi, ditasihkan oleh Albani, Bin Baz, Mufti Arab Saudi misalnya. Tuan-tuan hati-hatilah sikit. Kalau disebut Albani apa-apa ni, jaga. Memang disebut Bukhari, tapi pentasih tu disebut nama yang orang yang bukan ahli dalam pakar dalam bab itu. Jadi hati-hatilah nak sebut macam mana. Memang dia akan guna hadis Quran. Kita tak kena. Yang ni bahaya zaman sekarang, fitnah besar bab ilmu macam tu. Kita tajwid pun tak kenal, nak kenal hadis apa. Macam tu. Yang ni yang banyak kita kena kecin ni zaman ni, itulah. Itu je kot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.